Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kerana kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kitab Nihayatul Alam ataupun tajuk dia berakhirnya dunia ini. Dunia yang nak berakhir, kita pun nak berakhir. Masa-masa nak mati, macam-macam benda berlaku hari ini. Boleh dikatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku sekarang di luar daripada jangkaan. Orang itu berjalan baik, tiba-tiba tanah runtuh. Orang pergi sana sini dalam keadaan aman sejahtera, tiba-tiba mari hujan, banjir. Di tempat bukan banjir. Hari ini pula timbul bom, beratus-ratus orang mati. Jadi hari ini dipanggil tanda-tanda kiamat. Idza kasabal al-harb, dalam kita tanda-tanda kiamat kita baca dulu, apabila banyaknya berlaku pembunuhan, banyaknya berlaku huru-hara, maka itu sudah dikira dunia semakin hampir dengan kiamat. Kita masih lagi dalam perbincangan kita tentang tanda-tanda kiamat yang besar, iaitulah kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila berlakunya 10 perkara, bila berlakunya 10 perkara, maka tunggulah saat itu akan berlakunya kiamat. Iaitulah keluarnya Dajjal, turun Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, berlaku 3 khusuf, apa ni, telan bumi untuk yang keluar dufan ataupun asap, yang keempat keluar dapat binatang besar dari bumi, keluar matahari dari sebelah barat, dan api keluar menghalau manusia besar. Jadi tanda-tanda besar yang telah kita bincangkan, keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sambungan kita pada kali ini iaitulah huruf Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini tanda yang ketiga. Dalam hadis tadi disebut tentang apabila berlakunya tanda-tanda kiamat besar ini, dia berlaku seperti buah tasbih, satu demi satu. Mana berlaku ini akan mari yang kedua, akan mari yang ketiga, mari yang keempat, dan bila berlaku 10 perkara, maka ketika itu berlaku kiamat. Jadi setakat ini kita tak tahu lagi bila kiamat itu akan berlaku, kerana di luar daripada kuasa ilmu kemampuan manusia. Siapa dia Ya'juj wa Ma'juj? Macam-macam orang mencari Ya'juj wa Ma'juj. Pergi tembok sana, pergi cerita, pergi ke tepi dalam dunia dia pergi cari. Ya'juj wa Ma'juj ni kalau jumpa bahaya kita, dia mengganas. Macam-macam manusia ni, dia nak jumpa dengan Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita doa supaya kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Kita nak jumpa, kan? Adakah kita rasa iman kita terlalu mantap sehingga kita rasa kita mampu berdepan dengan Dajjal yang begitu dahsyat? Jangan. Kata dia, tengok dalam kitab kita ni, Ya'juj wa Ma'juj qabilatan ya'simatan, 2 kaum yang hebat. Dia ni keturunan Nabi Adam. Jadi maknanya Ya'juj wa Ma'juj manusia, seperti yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa bentuk mereka digambarkan secara terlampau dalam setengah buku. Jadi ada setengah orang tulis, kita template lah dia punya rupa. Contohnya ada yang mengatakan mereka sangat pendek, kecil benar, macam orang macam ni, atau jengkal gitu. Macam mana dia nak kata semua? Badannya kecil, dan ada yang mengatakan dia luar biasa tingginya. Setengah mereka boleh meletakkan sebelah telinga ke tanah, berbaring di atasnya, dan menutup badan mereka dengan telinga yang sebelah lagi seperti selimut, dan bermacam-macam lagi.
Walau bagaimanapun semua keterangan ini tidak ada asas. Jadi fakultu hadhihi la aslalah, ia tidak ada asal daripada dalil Nabi SAW. Kalau yang berbuat macam-macam. Jadi cerita yang ini sama dengan cerita buruk yang Nabi tengok itu, macam-macam itu kan Pak. Ada buruk naik berapa di kapal perempuan kan, sayap dia ada sayap, kemudian rupa dia rupa India, ada tindik kat itu. Jadi kita pun kata dalam riwayatnya buruk itu seekor binatang yang macam kuda. Tidak ragu lagi bahawa mereka adalah keturunan Nabi Adam dan hanyalah manusia biasa. Telah diriwayatkan bahawa semasa zaman Zulkarnain, mereka dalam cerita Suratul Kahfi, mereka menyebabkan satu musibah yang dahsyat dan kesengsaraan di dunia ini. Maka jiran tetangga mereka menyuruh Zulkarnain membina satu tembok antara mereka dan kumpulan ini, supaya dapat menghalang kumpulan ini dan sampai kepada mereka dan menyebabkan kerusakan yang teruk kepada tanah mereka. Maka Zulkarnain telah menunaikan permintaan mereka. Jadi Zulkarnain, seorang raja yang begitu hebat, melakukannya. Dia tak mahu. Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa di akhir zaman nanti, selepas Nabi Isa diturunkan di bumi, kita tengok dari sudut tartib. Dari sudut tartibnya, ba'da nuzuli, selepas daripada turun Nabi Isa akan berlaku satu kes. Ya'juj wa Ma'juj akan muncul ketika itu. Ada dia serentak dengan Nabi Isa dan merebak, bertambah ramai di muka bumi di seluruh dunia, ramai sangat dia. Mereka akan mengepung Nabi Isa ibnu Maryam dan orang-orang Muslim yang bersamanya di atas bukit Baitul Maqdis. Nabi Isa terkepung atas bukit. Orang yang juga tunggu. Dan orang-orang Muslim yang bersamanya di atas bukit Baitul Maqdis, iaitu suatu bermulanya zaman kesengsaraan orang-orang Muslim. Maka Allah akan menimbulkan penderitaan kepada Ya'juj wa Ma'juj dengan cacing yang akan memakan leher mereka. Saya ingat dalam cerita yang lepas kita dah berikan tentang Nabi Isa turun, dia pun belajar. Lepas terbalik Ya'juj wa Ma'juj pun dia pun menyebabkan mereka musnah secara serentak. Dengan ini Allah akan melindungi Nabi Isa dan orang-orang yang bersama dengannya dari kejahatan mereka. Kejadian ini akan dibincangkan kemudian dalam bab ini secara terperinci. Itu dia panggil muqaddimah saja. Jadi kematian Ya'juj wa Ma'juj yang begitu panas hanya dengan ulang dia mari makan tepung. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla supaya kita berfikir, jangan berkiwai ya. Macam mana Tuhan buat? Simple dia bagi Allah Azza wa Jalla. Kisah bina Isa, kisah pembinaan tembok untuk menyekat Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kisah jelas dalam Quran sudah ada. Allah menceritakan kisah tentang Raja Zulkarnain yang saleh. Zulkarnain ini seorang raja yang saleh. Dalam Suratul Kahfi ayat 92 sampai 97. Jadi Zulkarnain ini kita tak mampu nak cerita dari ini. Kita cerita dalam buku ini sangat ringkas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dengar cerita yang saya cerita, boleh tengok dalam siri Tadabbur Surah Al-Kahfi. Cari Abu Anas tafsir Surah Kahfi. Saya cerita panjang itu tentang Zulkarnain, daripada mana dia dan bagaimana keadaan. Dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut summa atba'a sababa hatta idza balagha baina as-sajdayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ayat Quran macam detail cerita, tapi tak adalah anak sebut berapa yang tebal tembok, berapa banyak besi yang digunakan, macam penulis buku hari ini. Dia analisa besi dia macam mana jadi anak sukar. Tengok terjemahan ayat. Kemudian dia berpatah balik menuju jalan yang lain. Jadi Zulkarnain, nama dia Zulkarnain. Mana orang yang pergi dua kali, artinya dia boleh pergi ke timur, boleh pergi ke barat. Jadi dalam perjalanan dia, sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, didapati di situ satu kaum yang hampir tidak dapat memahami percakapan.
melainkan dengan lama sekali. Lemah dia punya cakapan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya'juj wa Ma'juj sentiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Mahukah kamu kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Jadi minta, dia orang yang minta Zulkarnain nak bagi kontrak kepada Zulkarnain buat tembok. Zulkarnain jawab apa? Qala ma makkani fihi rabbi khair. Ini raja yang saleh. Bukan nak kenakan projek kita bayar, dia pula bagi. Dia menjawab kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada aku lebih baik daripada pembayaran kamu. Aku tak mau bayar. Oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu ramai-ramai. Aku akan bina di antara kamu dengan mereka sebuah tembok yang bawalah kepada aku ketul-ketul sehingga apabila ia terkumpul sama rata tingginya dengan kedua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah. Sehingga apabila ia menjadi merah menyala seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga yang memilih supaya aku tuangkan ke atasnya, maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka tidak dapat menebus. Tengok dalam Quran ini mukjizat. Tengok ayat 97, Allah kata apa? Famas ta'u an yazharu. Mereka tak mampu nak naik. Wa mas ta'u lahu nakba. Mereka lagi tak mampu nak korek. Tengok ayat Quran ini bahasa Arab. Dalam kaedah ilmu Arab dia kata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Tambahnya huruf itu menambahkan lagi kekuatan. Yang pertama, mastaqam, mereka tak mampu nak panjang. Tapi yang kedua, mastaqam, mereka lagi tak mampu kalau nak teguh. Ini dia panggil mukjizat Al-Quran. Tuhan gambarkan kepada kita bahawa mereka tak mampu nak buat. Maka timbul perbincangan, man huwa Zulkarnain? Siapa dia Zulkarnain itu? Zulkarnain siapa? Beliau merupakan raja yang beriman, malikun salih dan mulia akhlaknya. Walau bagaimanapun dia bukanlah seorang nabi menurut para ulama yang besar dan mempunyai pendapat yang paling tepat. Maknanya dalam kalangan ulama-ulama yang muktabar, ulama yang rajih mengatakan Zulkarnain bukan nabi. Dia ini raja salih. Dia digelar Zulkarnain kerana dia mengembara ke seluruh timur dan barat, di mana tanduk syaitan terbit dan hilang. Apa tanduk syaitan? Kan Nabi sebutkan, kita tak boleh solat waktu apa ni, nak maghrib dan waktu naik matahari, kerana waktu itu syaitan sujud pada matahari. Jadi matahari itu naik seolah-olah naik di atas tanduk syaitan. Itu gambar. Kita tahu telah bila orang lukis gambar syaitan, mesti dia lukis syaitan bertanduk. Walaupun kita tak pernah tengok syaitan, tapi orang akan gambarkan syaitan bertanduk dan pakai selipas pula. Nah ini antara gambaran syaitan. Kita Nabi tak pernah kita pakai selipas, kalau kita pakai sepasang. Dia adalah seorang yang berlainan dari Iskandar Makedonia, Alexander. Kerana Iskandar adalah seorang yang tidak beriman dan zamannya adalah lebih kemudian dari zaman Zulkarnain. Jadi Iskandar Makedoni ini tidak beriman, dia kafir. Zulkarnain mukmin. Dipercayai perbezaan antara kedua zaman adalah lebih dari 1000 dan lebih dari 2000 tahun, dan Allah lebih mengetahui sekali. Jadi kita jelas sini Zulkarnain bukan Iskandar Makedoni. Allah menyebut tentang kisahnya dalam surah Al-Kahfi, menceritakan perjalanannya ke sahabat dunia. Maka mari kita berhenti sejenak untuk meneliti ayat Quran. Jadi telah kepada kita bahawa ayat yang kita baca terjemahan tadi, Zulkarnain telah membina tembok. Kemudian dia berpatah balik pada yang lain-lain, summa atba'a sababa, bermaksud dia mengikut jalan yang ketiga di antara timur dan barat. Ini semua ni pengkaji ambil nas ayat ini nak kaji lorong Zulkarnain, sebab mereka nak pergi cari di mana tembok. Nak cari di mana tembok. Dia membawa menuju ke utara, di mana terdapat gunung yang tinggi.
Di mana gunung yang tinggi? Kita kena cari. Kita pun cari dulu. Kita kena cari. Kalau cari kita nak naik tak? Kita mau naik. Hatta idza balagha baina as-saddain, sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, bermaksud sehingga dia diiringi tentera sampai ke kawasan yang dua gunung yang tinggi di hujung negara Turki bersebelahan dengan Armenia dan Azerbaijan. Yang sebelah ni gambaran tembok, gambar yang sebelah yang ada ni gambaran tembok yang dikatakan Zulkarnain buat. Dalam bahasa Arab ada gambar. Yang terjemahan dia lagi. Baik. Jadi jarak dia Azerbaijan, Ittihad Soviet, Armenia dan Iran. Katanya kawasan yang banyak apa ni? Biji-biji banyak. Terdapat lurah antara dua gunung yang gambar itu tadi kan, di mana Ya'juj dan Ma'juj sering keluar melalui dari ke kawasan Turki, di mana mereka melakukan kemusuhan yang dahsyat, menghancurkan tanaman dan menghapuskan manusia. Selepas orang-orang Turki melihat kekuasaan Zulkarnain yang sangat kuat, mereka membuat kesimpulan bahawa dia adalah orang yang sewajarnya dan mampu melakukannya. Maka mereka meminta dia membina tembok untuk mereka yang boleh menyikat Ya'juj dan Ma'juj dari menyerang mereka sebagai balasan. Sebagai balasan, mereka menawarkan sejumlah bayaran kepada dia yang telah mereka kumpulkan. Jadi dia kumpul duit, dia nak ambil. Bagaimanapun, Zulkarnain secara sukarela membina tembok itu untuk mereka tanpa menerima sebarang bayaran, cuma mengharapkan bayaran daripada Allah SWT. Dia menggunakan cara yang paling mudah untuk membina tembok itu dengan mengisi lurah di atas dua gunung itu dan minta mereka membantu. Fa'inu biquwwatin aj'al bainakum wa bainahu radman. Oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai, kata orang sekarang gotong royong kan. Aku akan bina di antara kamu dengan mereka sebuah tembok yang kukuh. Ia meletakkan ketulan-ketulan besi di antara dua gunung ini dan dia berkata kepada mereka, unfuqu hatta idza ja'alahu nara, tiuplah, yaitu tiup dengan lawangan sehingga apabila bil manafih, dengan lawangan, dengan alat tiup yang dibuat untuk nak besarkan api, sehingga apabila menjadi merah menyala seperti api, apabila dia telah membuat timbunan kepingan besi seperti kebakaran dengan memanaskan mereka, lalu berkata, qala atuni ufriq alaihi qatra, bawalah padaku ketul-ketul besi, iaitu dia meminta tembaga cair dituangkan ke atasnya supaya ia melekat sama sendiri dan menjadi satu gunung yang panas. Hasil dari itu, penjahat Ya'juj dan Ma'juj dapat memanjat tembok itu kerana ketinggiannya, dan mereka tidak dapat menembus lubang melalui bahagian bawahnya kerana ia padu dan tepat. Maka dengan membina tembok yang kukuh ini, Zulkarnain dapat menahan laluan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, selesai kita Zulkarnain. Kita pindah pula ke tajuk Man huwa Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia Ya'juj dan Ma'juj? Menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, pendapat yang sangat hampir dengan kebenaran ialah Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum berketurunan daripada Yafis bin Yafis atau siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama asing seperti Talut dan Jan. Talut, ya, mana bukan nama Arab. Nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikatakan datang daripada kata-kata Al-Jadina bermaksud api menjadi marah. Mana bagian enam ya, gelebel. Ini kerana mereka adalah kaum yang jahat, yang sentiasa membakar dan memusnahkan segala yang diselamatkan dunia. Nama ini juga diambil daripada berasal dari kata Al-Ajaj, ia membawa maksud air yang sangat asin. Dia kalau kali marah, kalau tak baca Arab ini.
Nama juga dikatakan berasal daripada perkataan al-ajj yang bermakna berlari dengan pantas. Jadi nama-nama ini kena pada sifat Ya'juj Ma'juj. Dia lari kuat, dia jahat, dia macam-macam. Timbul lagi Madin Ya'juj Ma'juj. Apakah agama Ya'juj Ma'juj? Adakah agama Rasulullah SAW sampai kepada mereka atau tidak? Sebab dia ada sekarang. Dia daripada zaman sempurna yang lagi dia. Menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, pendapat yang rajih yang kuat, Ya'juj dan Ma'juj ialah dua kaum berturunan dari Yafis bin Nuh, nama Nabi Nuh. Justru itu mereka adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Ini diterangkan dalam laporan yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahawa Nabi SAW sedang dalam perjalanannya dan orang-orang yang bersama-sama dengan baginda, dia meninggikan suaranya membaca dua ayat di bawah. Jadi Nabi jalan sama-sama, tiba-tiba Nabi angkat suara baca ayatnya. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiada ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil. Engkau juga akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya bukan mabuk. Tetapi azab Allah amatlah berat lagi mengerikan. Jadi apabila sahabat mendengar ayat huru hara ini, mereka mula mendesak kuda mereka ke hadapan. Kalau dia ikut komputer Hasau al-Mati, mereka dekat dengan Nabi SAW. Setelah mereka sedar bahawa Rasulullah akan menyampaikan sesuatu, apabila mereka sampai, Nabi kita bersama. Panjangan ini kata apa? Atadruna ayyu yawmin dzalik. Nabi tanya sahabat, tahu kamu hari apa itu? Inna zalzalatas sa'ah sunnah. Hari apa itu? Iaitu adalah hari di mana Adam akan dipanggil oleh Tuhannya. Semoga dia diberkati dan dirahmati. Allah kata, ya Adam, ib'as fa'satilana. Hantarkanlah mereka yang ditakdirkan ke neraka. Anak cucu lagi ke neraka, bawa semua. Dia berkata, wahai Tuhan, siapakah orang yang ditakdirkan ke neraka? Siapa? Maka Allah berfirman, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in wa tis'atin wa tis'ina finnar wa wahid fil jannah. Setiap 1000 dengar. Kita takut 999 akan masuk neraka dan hanya 1 akan masuk. Kejut para sahabat tak lalu makan. Macam mana di 999 neraka seorang tak takut ini. Imran berkata, Imran bin Husain kata, setelah mendengar kata-kata ini, kesedihan para sahabat menjadi ketara, sehingga mereka tidak mampu tersenyum selepas itu. Apabila Rasulullah SAW tersedar akan keadaan mereka, beliau berkata, Nabi kata apa? I'malu wa abshiru. Berusaha bersungguh-sungguh dan bergembiralah, kerana demi zat yang jiwa Muhammad pada tangannya, kamu akan bersama dengan dua makhluk yang tidak pernah bergabung dengan apa-apa melainkan mereka menang dari segi ramainya, menandingi yang lain, iaitulah Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka dari anak Adam, mereka daripada anak Adam. Wa min dan mereka dari anak Adam
dan anak iblis yang akan binasa. Artinya Ya'juj dan Ma'juj ini dari kalangan manusia akan bergabung dengan anak-anak iblis yang akan binasa, artinya masuk dalam neraka. Maka dengan itu para sahabat merasa lega. Kalau gitu kan ramai, tak ramai sangat lawan kita. Maka Nabi kita bersabda dalam hadis lain, Nabi kata berusaha dengan sungguh-sungguh dan bergembira kerana demi sesungguhnya jiwa Muhammad di tangan Allah Ta'ala ini, kamu seperti satu kelompok hitam di sisi unta atau satu bulatan kecil di atas kaki di hadapan seekor binatang. Jadi kita ni satu bulatan kasyamatu bi jambil ba'ir, seperti satu garisan di kaki unta. Nak tengok gambar ayo nak di Arab juga kau sekarang ada kaki unta. Biasa orang Arab ni dia akan ada kaki unta dia ni, dia letakkan ni macam garisan, nampak? Tulisan. Jadi itulah dia kata tempat dia tulis. Jadi unta tu besar, garisan tu besar dia. Jadi itu Nabi buat bandingkan bilangan kita umat Muhammad ni dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau dah 999 itu daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kesimpulannya hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kasratu adadihim, bilangan Ya'juj dan Ma'juj terlalu ramai. Bilangan dia terlalu ramai. Telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini ada masalah, terlalu lemah kata di para ulama, ada nakar dalam tengok. Ya'juj dan Ma'juj adalah anak Adam. Jika mereka dibenarkan keluar, sudah tentu mereka akan menyebabkan huru-hara dan kerusakan kehidupan seseorang. Dan tidak seorang pun dari mereka akan mati sebelum meninggalkan 1,000 atau lebih anak-anak. Riwayat ada masalah tersebut tadi. Tapi dari segi riwayat yang ada ni, dia tak akan mati kecuali keluarga 1,000. Kita ni tak boleh 40 orang cucu pun payah. Berapa cucu? Baru 20. Kira-kira mana tak ramai. Ya'juj ada 1,000. Di belakang mereka ada 3 kaum. 3 kaum nama Tau, Taris dan Mis. Sudah diriwayatkan daripada Ibnu Abdul Bar, Abdullah bin Amr juga berkata, ya Allah, sungguh Engkau yang maha pemurah dan maha agung, makhluk ciptanya dibagi pada 10. Jadi ini asal daripada bukan daripada Nabi SAW, daripada Amr bin As. Dia kata apa? 9 bahagian adalah malaikat dan 1 bahagian adalah yang sendiri. Kemudian dia membahagikan malaikat itu pada 9 bahagian daripada mereka menyembah dan mengagungkan Allah siang dan malam, tidak pernah menang, dan 1 lagi bahagian lagi menyampaikan pesan Allah. Selepas itu Allah membahagikan ciptaan kepada 10 bahagian. 9 bahagian adalah jin, 1 bahagian adalah anak Adam, dan dia bahagikan anak Adam kepada 10 bahagian. 9 adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 bahagian adalah manusia yang sendiri. Jadi hadis-hadis ini ada masalah, tapi hadis yang awal tadi lebih jelas. Nabi kata kamu nak banding dengan mereka itu seperti tombok di garisan di kaki unta. Maknanya kita terlalu kecil dengan. Jadi laporan ini merupakan kata-kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan dari hadis yang boleh dikatakan berasal dari Nabi SAW, dan bukan juga dianggap hadis marfu'. Marfu' hadis yang diangkat ke Nabi SAW. Kerana Abdullah bin Amr telah dikenali sering mengambil laporan dari sumber Yahudi daripada Israiliyat, dan kadang-kadang mengambil bulat-bulat kata-kata mereka. Walau bagaimanapun saya mengertinya ini kerana berkaitan dengan konteks di sini. Jadi Syekh Harif kata dia ambil itu ni kerana ada kaitan dengan cerita kita, tapi kita ambillah pendapat yang kuat yang ada tadi. Gambaran fizikal sifat kejadian dalam Ya'juj dan Ma'juj telah diriwayatkan oleh Khalid.
Ibn Abdullah Ibn Harmalah bahawa makciknya berkata Rasulullah SAW pernah berkhutbah, sedang dari beliau dibalut kerana disengat kabar. Beliau bersabda, kamu mengatakan tidak ada permusuhan, padahal sesungguhnya kamu sentiasa memerangi musuh, sehingga datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Yang lebar mukanya, ini ditambah, lebar mukanya, sempit matanya, menyala merah rambutnya. Apa dia buat kamu elok ni? Anak tu Ya'juj Ma'juj. Ada kamu dah kali dia warna pendek kamu. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti perisai yang dipadu. Jadi ada dalam gambar ni kata perisai, pula macam pinggan. Jadi orang mana tu, Syekh pun tak bagi letak gambar semua. Dia takutnya marah di bawah. Dia juga macam nanti ni gambar orang lain, kenapa letak bagi kita? Dia letak muka gambar macam piring. Muka mereka seperti perisai dipadu kerana ianya lebar, dan bulat seperti perisai dan berkilau. Mereka turun dengan cepat dari sebuah tempat yang tinggi, bermaksud dari setiap tanah tinggi. Mereka akan muncul dengan pantas merebak seluruh dunia. Cuma timbul persoalan, kaifa yafriqun as-samm. Bagaimana mereka memecah keluar dari tembok? Tembok kita tadi dah kuat kan? Kuat sekali tembok. Jadi bagaimana dia pecahkan tembok tersebut? Kita telah lihat di atas bawah, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku kaum yang menyebabkan kerusakan dan masalah. Sehingga Zulkarnain membina sebuah tembok bagi menghalang mereka dari sampai kepada orang yang tinggal di kawasan sekeliling mereka. Mereka semuanya berada di belakang tembok tersebut, makan dan minum dan hidup dalam kehidupan yang biasa, dan mereka terus-menerus akan mencuba membinasakan tembok itu, menggali, menembuk dan berusaha bersungguh-sungguh sehingga ia membolehkan mereka keluar. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda mengenai tembok tersebut. Tengok dia kerja buat korek tembok. Mereka menggali setiap hari dia korek. Tetapi apabila mereka hampir memecahnya, dekat-dekat nak tembus dah dia punya korek, gelap. Ketua mereka berkata, pulang, balik dulu lah. Kamu akan sambung gali dia esok kita mari. Bila dia mari esok, Allah Ta'ala memulihkan tembok itu semula. Dia mari tengok, tutup balik, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan berterusan sehingga apabila masa yang telah tiba dan atas kehendak Allah Ta'ala untuk menghantar mereka menentang yang lain, maka ketua mereka berkata, bila sampai masa nak pecah tembok ni, ketua dia kata apa? Balik dulu. Kamu akan menyambung menggali di esok, insyaAllah. Tulis Allah menghendaki dia tulis, kena tulis insyaAllah bahawa kita nampak. Ini mahalnya kalimah insyaAllah. Bos dia kata esok kita bagi sambung lagi, insyaAllah. Apa jadi? Kali ini mereka berkata insyaAllah. Dengan itu mereka datang lagi esoknya dan menjumpai sebagaimana dia yang mereka tinggalkan semalam. Dengan kuasa tadi, dia kata insyaAllah dia sadar kepada Allah. Bila dia mari esok, lubang itu kekal, tidak apa, tak pecah kembali macam sebelum-sebelum. Maka mereka menebuk dan melepasinya dan muncul untuk menentang orang lain. Mereka akan minum air sehingga bekalan air hampir habis. Air yang ada itu dia minum habis, dan orang-orang akan lari dari mereka, dan kemudian mereka akan melepaskan anak panah ke arah langit, dan anak panah jatuh semula dengan kesadaran. Ada di riwayat Imam Ahmad. Jadi pokok dia, tengok dari hadis ini kita dapat pelajari 3 perkara. Yang pertama, Allah telah menghalang mereka dari menggali terus-menerus malam dan siang, kerana mereka berbuat demikian. Jika mereka buat demikian, sudah tentu mereka akan dapat melepaskan diri. Jadi Allah Ta'ala tak beri idea kepada dia supaya tukar shift. Orang ni pagi, orang ni petang, malam. Kalau dia buat macam ni, lubang itu. Dia buat tengah hari, petang dia balik rehat, esok sambung.
Allah telah menghalang mereka dari memanjat tembok dengan menggunakan tenaga dan atau melepasinya dengan apa cara sekalipun. Ini bermakna Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka atau mengajar mereka cara ini. Mungkin mereka akan ada mencuba dengan cara ini tapi tidak berjaya kerana ia terlalu tinggi atau licin. Dua keadaan. Mungkin Allah Ta'ala tak ilhamkan dia nak lompat naik, ataupun dia dah cuba tapi tak ada. Dia juga tidak beri petunjuk kepada mereka untuk berkata insya-Allah sehingga sampai masa yang telah ditentukan, iaitu apabila hari kiamat menjelang tiba, ketua dia kata kita korek esok insya-Allah, maka lubang itu tak tertutup. Menurut hadisnya, di antara mereka ada yang mempunyai kemahiran dan yang lain yang dianugerahkan dengan kuasa dan jawatan. Begitu juga ada di antara mereka yang menjadi pengikut dan yang memerintah. Terdapat juga setengah daripada mereka yang punya pengetahuan tentang Allah dan mengenali atau mengakui kekuasaan dan ketentuan Allah SWT. Kemudian kemungkinan juga kata-kata insya-Allah akan disebut oleh mereka yang menjadi ketua tanpa memahami maksudnya, dan dia akan mencapai matlamat menembus tembok itu dengan keberkatan kalimat insya-Allah. Ini ada orang kata dia dikenal, dia tahu ada Allah, tapi dia tak mahu beriman. Ada yang kata dia kata insya-Allah itu spontan. Wallahu a'lam. Jadi benda yang tidak disebut Allah Ta'ala disebut dalam ayat kita. Dan hal ini dia kata insya-Allah, maka selesai masalah. Sejutan ayat-ayat yang menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj, saya bagi rujukan sajalah para orang sekalian boleh tengok balik. Yang pertama sekali di surah Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'anil qarnain, daripada ayat 83 sehingga ayat 99. Kemudian kita akan pergi kepada hadis. Jadi ayat ini telah baca, saya bagi orang punya referensi dan bagi rujukan. Tengok kepada kuliah saya tadi dia surah Al-Kahfi. Kita bincang tentang Ya'juj dan Ma'juj dan kita bincang tentang Al-Quran. Ada dua siri kuliah. Riwayat-riwayat hadis yang ada. Hadis-hadis yang menyebut tentang ini sahih. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy kata apa? Nabi SAW masuk berjumpa dia dengan tersesak dan berkata, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari bencana yang sudah dekat. Hari ini Ya'juj dan Ma'juj keluar dari benteng seperti ini. Bagi dia buat satu lubang di jalan ini. Maknanya luar ini benteng dia telah tembus. Zaman Nabi SAW sudah disebut demikian. Jadi Zainab bertanya, ya Rasulullah, adakah kami akan binasa walaupun ada orang soleh di kalangan kami? Jawab Nabi, ya, idza kathural khabas. Apabila banyak yang kejahatan, orang baik akan binasa juga bila Tuhan turun banyak. Jadi kalau mari bencana, kau pilih yang baik sama, tak kena tenggelam air contohnya, tak kena timbuh oleh bumi, kita kan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebut tentang cuma hadis yang menarik untuk kita ambil ialah hadis yang ketiga. Hadis yang panjang tadi telah diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Dan Nabi kita baca ayat Quran, tengok di ujung ni muka surah yang ke-82. Jadi bila Nabi baca cerita tentang orang yang nak pergi neraka 99 orang, maka sahabat sedih, maka Nabi kata apa? Bilangan kamu ya, untuk surat 383. Bilangan kamu seperti tombok hitam di surga atau belata kecil kaki. Hadis yang kita baca tadi, muttafaq rawahu Muslim, muttafaq alaih, maknanya bilangan kita dengan Ya'juj itu sekadar saja. Tidak ramai, tidak banyak. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya.
binasa Ya'juj wa Ma'juj. Binasanya ada hadis sahih dan banyak hadis. Sebelum binasa saya mungkin juga hadis yang boleh kita jadikan perbincangan. Ya Pak, di mana ada hadis yang masalah hadis yang kedua ini riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Kita ini panjang masa ke sana dekat. Muka surat 383 tadi. Hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dan Allah akan menghantar Ya'juj dan Ma'juj yang akan menurun ke bawah dan setiap dataran tinggi. Orang yang pertama di antara mereka akan melalui sebuah tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah itu di mana? Dan akan minum air. Dan yang akhir sekali di kalangan mereka akan melalui juga berkata, pernah di sini dibunuh air. Golongan pertama lagi ada tasik ada air. Grup yang pertama minum, mari golongan yang akhir tengok kering air. Jadi kata di sini ada air dulu. Ini mana cepatnya dia punya perjalanan. Tasik Tabariyah juga dipanggil laut Jalil, Bahrul Jalil. Ia adalah sebuah tasik di antara kecil di utara Palestin. Sungai Jordan memasukinya dan mengalir keluar dari tasik ini, terus mengalir melalui tengah-tengah lembah Jordan. Jadi Jordan yang Syria. Panjang tasik ini ialah 23 km. Dan lebarnya di tempat yang paling luas ialah 13 km. Dalamnya tidak melebihi 44 meter. Di dalam 44 meter. Dan ia adalah 210 meter di atas parang. Ini semua maknanya dia orang di sekitar dia akan lagi sampai ke Tasik Tabariyah minum air. Baik. Muka surat 386 hadis-hadis banyak tentang Ya'juj Ma'juj kita tak payah baca. Yang sahih pada baca. Kita pergi kepada kemusnahan. Macam mana Ya'juj Ma'juj mati macam mana? Ya'juj Ma'juj akan kekal. Lelaki, wanita dan kanak-kanak. Ada anak-anak dia. Laki-laki ada, wanita ada, kanak-kanak. Rijal dan wanita wasabian melakukan kerusakan, membunuh orang, mencabut di tanah larangan, tanah suci dia bagi, kerana sombong dan pencerobohan, sehingga kekafiran mereka melampaui batasan dan mereka sanggup memanah ke arah langit. Yang dalam hadis-hadis dia panah ke langit. Kerana untuk mengalahkan mereka di pada langit, setelah mereka mengalahkan orang-orang yang berada di bumi, tiada yang akan terselamat dari mereka kecuali orang-orang yang berlindung dalam kubu atau tersembunyi. Di antara mereka yang berlindung di kubu ialah Nabi Isa dan orang Islam yang berada bersama. Balik semula ke cerita kita, mereka akan menderita kelaparan. Subhanallah. Nabi Isa kelaparan kerana dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa itu Nabi Isa dan orang-orangnya akan memohon kepada Allah seperti yang telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelum ini. Allah akan menghantar kepada Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat yang akan memakan tengkuk mereka, menyebabkan mereka akan mati. Kemudian Allah akan menghantar burung seperti leher unta bakteri yang akan membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan membuatnya di tempat yang Allah akan. Jadi mula-mula dia kepada Nabi Isa. Nabi Isa berdoa Allah Ta'ala, Ya Rabbi, macam nak sesari Ya'juj dan Ma'juj dengan ganas itu macam mana? Maka Allah hantar bagi ulat. Bila ulat mari pula ada masalah pula. Apa di masalah dia? Masalah dia musuh. Macam mana nak campur? Maka Nabi Isa berdoa, Allah hantar bagi burung, angkut dia punya bangkai-bangkai itu dicampur. Nampak di mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian Allah akan menurunkan hujan untuk membasuh bumi, dan Dia akan menjadikannya licin dan bersih. Ia akan berkata kepada bumi, tumbuhlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatan kamu. Balikan berkat kamu. Telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita bersabda akan dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj akan terlepas bebas di tengah-tengah manusia dan menentang manusia sebagaimana Allah segala puji baginya berfirman serta mereka turun dari tiada dataran yang tinggi dan mereka memenuhi bumi dan akan melakukan kerusakan seluruh dunia. Orang Muslim akan bergabung di satu kota dalam satu kubu, membawa semua binatang ternakan mereka, akan meminum air dari bumi sehingga sebahagian mereka melalui sebatang sungai lalu minum airnya sampai ia kering. Nah, ini pokoknya. Dan mereka akan datang selepas mereka tadi. Mereka yang datang selepas mereka tadi akan melalui sungai itu kehairan sampai kata dahulunya pernah ada air di sini. Jadi ceritanya hampir sama saja. Hampir sama. Yang penting kita boleh buat kesimpulan di sini para jemaah sekalian, iaitulah Ya'juj dan Ma'juj akan dibinasa di zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Tajuk yang berikutnya muka surat 390, La qitala ba'da Ya'juj dan Ma'juj. Tidak lagi berlaku peperangan selepas Ya'juj dan Ma'juj. Jadi lepas pada itu mari zaman Nabi Isa alaihissalam, setelah Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj, tiada siapa yang tinggal kecuali orang-orang Muslim, orang Islam saja. Dan segala kebahagiaan dan kebaikan akan menetap. Hati mereka menjadi tulus suci dan tidak akan ada lagi pergaduhan dan peperangan. Kita dua bahagia hari ini sehingga sampai Imam Mahdi dan Nabi Isa. Telah diriwayatkan bahawa Salamah bin Nufail berkata, semasa duduk bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang kepada baginda dan berkata, Ya Rasulullah, kuda-kuda tidak diindahkan lagi dan senjata telah disimpan. Setengah orang mengatakan bahawa tiada lagi pergaduhan dan peperangan telah berakhir. Jadi orang-orang beranda yang itu. Kata Nabi SAW, mereka bohong. Sekarang adalah masa untuk berjuang. Setengah umatku akan terus berjuang kerana Allah tidak diganggu oleh orang yang menentang mereka. Allah akan menyebabkan setengah yang menyeleweng supaya mereka yang berjuang kerana Allah boleh mendapat bekalan dari mereka, dan mereka akan terus berjuang sehingga kiamat. Peperangan tidak akan berakhir sehingga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi hadirin menceritakan bila mari Ya'juj dan Ma'juj tak ada lagi peperangan. Dan haji akan berterusan selepas Ya'juj dan Ma'juj. Ada riwayat mengatakan sedemikian. Baik, kita pergi kepada perbincangan explore, nak mencari di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada sesiapa melihat tembok Ya'juj yang dibina oleh Zulkarnain untuk menyekat Ya'juj? Boleh ke siapa melihat? Ini banyak ditimbulkan oleh orang. Dia kata kalau Ya'juj dan Ma'juj ada, tembok ada, takkanlah radar, satelit dan segala benda yang ada yang dimiliki oleh manusia ini tak dapat kesan. Sedap juga kita sudah. Logik tak logik? Dia punya hujah. Kalau ada, takkan tak nampak. Semua benda ada boleh cari dengan ini. Saya jawab simpel lah. Dulu payah juga nak jawab. Tapi bila MX-370 hilang, saya kata kalau 370 kamu tak boleh cari, apa lagi nak cari tembok Ya'juj dan Ma'juj yang Allah Ta'ala letakkan di satu tempat, yang Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita boleh cari Azerbaijan, Armenia, itu semua tu orang panggil agak secara kajian, tapi mana betul-betul tadi orang pergi lagi tembok saat ini, saya pun pergi sampai tembok dari Cina, pergi ambil gambar kat situ. Ia telah dilihat oleh salah seorang sahabat. Al-Imam Bukhari berkata dalam laporan Mu'allaq Imam Bukhari bahawa hadis tanpa sanad, itu daripada Mu'allaq. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, aku melihat tembok itu seperti kain yang berjalur. Rasulullah SAW berkata, mengakui keseragaman itu kamu telah melihat. Nabi kata betul, lagi itulah tembok. Ibnu Hajar berkata, hadis ini diturunkan dari Rasulullah SAW oleh Ibnu Abi Umar melalui Sa'id bin Abi Arabah dari Qatadah dari seorang laki-laki dari mana yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku telah melihat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nabi tanya, bagaimana keadaannya? Kamu nampak? Lelaki itu berkata, seperti kain yang berjalur dengan belang merah dan hitam. Rasulullah SAW berkata, ya, kamu telah melihat. Artinya betul gambaran. Al-Hafidh Ibn Katsir menceritakan kisah tentang tembok tersebut
dan percubaan beberapa raja untuk sampai kepada. Di antaranya Khalifah Al-Wathid. Khalifah Al-Wathid ini memerintah negara Abbasiyah dari tahun 227 sehingga 232 Hijrah. Ia adalah Khalifah Abbasiyah yang ke-9. Dia kata apa? Semasa zamannya dia telah menghantar seorang daripada penglimanya dengan tujuan untuk mencari tembok tersebut dan menceritakan gambarnya kepada beliau pada dia pulang nanti. Mereka mengembara dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain, satu negara ke satu negara yang lain, sehingga mereka sampai kepadanya dan mereka melihat bagaimana ia diperbuat dari besi dan tembaga. Mereka berkata, mereka yang melihat dalamnya satu pintu gerbang yang besar dengan kunci yang besar, dan mereka nampak batu bata atau batu di mana orang sedang membina sebuah menara. Ia mempunyai penjaga yang dilantik oleh negara yang bersebelahan, dan ia sangatlah tinggi dan besar, dan tiadanya sama tinggi dengan dia. Tidak juga gunung-gunung sekelilingnya. Kemudian mereka pulang ke negara mereka selepas lebih dari 2 tahun panggilan. Semasa ini mereka melihat huru hara dan keajaiban. Kata Al-Ham Ibn Katsir tidak menjumpai sebarang Islam. Ibn Katsir cerita benda itu tapi tak ada salah. Dan dia tidak memberi komen apa-apa. Boleh jadi benda ini tidak melibatkan akidah. Kalau ada tembok pun ada lah. Cuma kalau untuk dalam kita ini kalau jumpa cari boleh selfie. Malah kita tengok apa? Boleh pergi tengok. Jadi ada tembok yang dibina oleh Zulkarnain ada kaitan dengan tembok Sajina. Tembok Sajina ini tuan-tuan tak belakang. Jawab dia terdapat beberapa perbezaan. Tembok yang dibina oleh Zulkarnain dan dibina untuk menyekat serangan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok yang dibina oleh Cina dibina untuk melindungi negara mereka. Cina nak pertahan negara. Zulkarnain nak sekat Ya'juj dan Ma'juj, tak sama. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk tembok ini yang disebut dalam Quran ialah besi dan tembaga. Bahan yang digunakan untuk tembok Sajina ialah batu bata. Betul. Kita pergi di bawah. Ada lagi benda pelik yang saya tengok. Mungkin itu dengan cerita dulu. Waktu saya pergi melawat ke China, dekat nak naik dengan tembok besar tu, dia gantung kunci mana? Pergi tengok lah. Kunci tengok. Tak lagi, naik di tempat kaki tengok. Daripada bawah sampai ke atas, dia letak tali. Semua orang beli mangga, pergi kunci situ. Sudah kunci, dia ambil anak kunci, dicampur bawah tembok. Saya bertanya, kata apa benda buat? Dengan cerita kata tak? Kata ayah, berapa saja. Dia kata ini tanda cinta. Manakala selagi kunci dia tak terbuka, bermakna cinta dia dengan bini dia tak. Allah pakai cinta dia punya cinta sejati. Saya pun kurang ada. Orang pun terbaik yang kurang itu pun. Kan dia faham saya. Kata kalau lah aku potong tali, semua kunci secabut. Macam mana? Cinta Allah besar. Kurang faham. Cahaya. Penuh kunci. Yang pentingnya penjual kunci itu memang dapat. Nak tengok cerita kunci ni, tengok dalam dulu Abu Anas Bayani cari lawatan ke negara China. Saya tetap cerita dulu. Cerita kurang kunci naik. Saya kalau saya di tempat-tempat yang sempat kita tulis, kita tulis lah. Sebab nak ambil kenangan apa benda yang berlaku. Jadi tak ada. Tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibina di antara 2 gunung yang menutup lurah di antaranya yang merupakan salah satu jalan keluar. Tembok Sajina adalah tembok yang dibina di atas gunung dan di banjaran gunung, dan ia merentas dari timur China sejauh beribu batu sehingga ke barat. Jadi berbeza. Yang keempat, tembok Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh diruntuhkan sehingga Allah mengizinkan di akhir nanti tembok Sajina telah diruntuh di beberapa tempat untuk Israel. Jadi timbul soalan lagi, mengapa 5 dalam tafsir Al-Aqmar As-Saniyah? Ini soalan ini. Mengapa satelit tidak menjumpai tembok Ya'juj? Soalan relevan kita nak jawab kan. Sebab manusia ini dia nak relevan saja. Tiada siapa yang boleh tahu semua tempat di bumi ini melainkan Allah. Dia yang mengetahui semua benda dengan pengetahuannya. Fakta bahawa kita belum lagi menjumpai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ataupun menjumpai Dajjal atau lain-lain makhluk bukanlah bermaksud makna bahawa ia tidak wujud langsung. Kita tak jumpa, tak semestinya ada. Allah mungkin menghalang manusia dari melihat Ya'juj dan Ma'juj dan temboknya.
dan dia meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai untuk mengelak dan dijumpai oleh manusia, seperti apa yang berlaku kepada kanak-kanak Israel apabila Allah menghukum mereka dengan merayau di dalam hutan. Kanak-kanak Israel, dia terjemah Bani Israel itu kanak-kanak Israel. Pening terjemahan kita. Saya baca macam selalu Li Bani Israel, kan Nabi Musa AS berapa tahun bahawa Bani Israel apa ni teh itu sesak di mana pasir. Berapa tahun? 40 tahun. Sedangkan dia tahu dah apa dia. Kenapa dia tak boleh keluar? Jadi pokok di sesak teh di mana pasir tak boleh keluar. Tengok tu apa salah Allah Ta'ala, apa yang boleh Allah Ta'ala nak tutup mata kita tak nampak ni. Setelah saya buat banyak yang simple ini, MF370 pun tak boleh jadi. Dan kita hebat sangat dengan satelit, dengan apa, dengan semua kita punya perisi dunia sudah ada, hilang boleh. Yang lain-lain saya tak sekolah. Nah, kalau katanya hilang boleh, banyak lagi. Kita ambil besar-besar, kecil-kecil dia. Sekarang ini hilang boleh, tak mana. Inilah yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang duit agama, duit masjid, duit anak yatim pun bagi benda-benda yang hilang. Dan kayak makan pun. Atau dia meletak sesuatu tempat sesuatu untuk mengelak yang dijumpai oleh manusia, seperti apa yang berlaku kepada Bani Israel. Kadang-kadang Israel itu potong oleh Bani Israel yang Allah hukum mereka merayau dalam hutan, dalam padang pasir 40 tahun. Ada yang katakan maka mereka bersesat selama 40 tahun di kawasan kecil sahaja, dan orang lain tidak tahu berkenaan mereka sehingga mereka merayau. Mereka telah tamat, waktu merayau telah tamat. Allah boleh melakukan semua perkara dan dia telah menetapkan masa untuk semua itu. Itu salah. Kau duduk main teori-teori kalau dia pakai, kerana bukan semua yang kita boleh guna teori itu. Akhir sekali, Al-Syekh Al-Qadiyah rahimahullah berkata, berkaitan dengan hadis tentang Ya'juj Ma'juj, kita mesti percaya kemunculan Ya'juj Ma'juj adalah salah satu daripada mesti percaya terhadap kisah ini kerana dia telah diriwayatkan, dan kerana kemunculan ini adalah satu tanda kiamat. Ia telah diriwayatkan dalam kisah mereka yang mana tiada siapa yang mampu mengalahkan mereka kerana bilangan mereka yang terlalu ramai. Mereka akan mengepung Nabi Isa dan orang-orang Muslim yang bersama dengan baginda yang berjaya lari dari Dajjal. Nabi Isa akan memohon kepada Allah untuk menentang mereka, dan Allah akan memusnah mereka dengan menghantar cacing ke dalam leher mereka. Bangkai mereka menimbulkan kejijikan di dunia orang-orang Islam. Oleh itu Nabi Isa dan pengikutnya memohon kepada Allah agar menghantar burung-burung. Allah menghantar burung-burung untuk membawa bangkai mereka ke tempat-tempat yang Allah kehendaki. Alhamdulillah. Para muslimin, jadi adakah orang muslimin wajib menentang mereka? Jawabnya tidak. Kerana kisah yang diceritakan Nabi Isa di atas, Allah akan berfirman kepada Nabi Isa, inni qad ba'astu ibadan li la ya'ti li ahadin bi qitalihim wa harrib ibadi ila tur. Allah kata, aku telah menghantar beberapa hamba-Ku muncul, yang tiada siapa boleh mengalahkan mereka, maka bawalah hamba-Ku ke tempat yang selamat di aku. Jadi tak payah lawan-lawan. Akhir sekali yang lawan ni siapa? Ular ataupun cacing. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.